Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari, anda boleh buka buku Sahih Bukhari, dapatkan buku ni, link saya letakkan dekat bahagian description. Dalam Sahih Al-Bukhari, anda boleh buka buku Sahih Bukhari, dapatkan buku ni. Channel saya ini sudah beberapa kali membongkar penyelewengan teks secara sengaja dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kali ini mari kita lihat apakah Imam Bukhari ini menjaga amanah dalam menulis hadis atau sebagaimana ahli kitab menulis kembali Injil dengan tangan mereka. Salah satu riwayat yang telah diselewengkan ialah hadis diriwayatkan An-Nazzal bin Sabrah menceritakan bahawa Ali solat zuhur kemudian duduk untuk memenuhi hajat rakyatnya di Rahbah Kufah sehinggalah tiba waktu solat asar. Kemudian beliau dibawakan air. Maka Ali pun minum, membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Perhatikan teks ini baik-baik. Wa zakara ra'sahu wa rijlaihi, dan perawi menyebutkan tentang kepala dan kedua kakinya. Anda boleh faham tak hadis ini? Kita tahu bahawa Ali alaihi salam sedang mengambil wuduk. Tapi apa yang beliau lakukan terhadap kepala dan kedua kakinya? Tidak jelas di sini. Matan hadis ini tidak jelas apakah Ali membasuh kepalanya atau kaki. Kalau kita membaca hadis ini semata-mata, maka kita tidak akan dapat maknanya yang sebenar. Sekarang mari kita lihat hadis yang serupa yang dinukilkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Dalam kitab Musnad Abi Daud At-Tayalisi dengan sanad yang sama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Bukhari. Akan tetapi matan di sini lebih jelas berbanding apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. Faghasala wajhahu wa yadayhi, maka Ali membasuh wajah dan kedua tangannya. Wa masaha ala ra'sihi wa rijlaihi, beliau mengusap atas kepala dan kedua kakinya. Artinya Ali bin Abi Thalib mengusap kepala dan kedua kakinya dengan tangannya sendiri. Tapi hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari telah diselewengkan. Al-Quran pun menyebut kepala dan kaki hendaklah disapu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah berfirman berkenaan wudu, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum." Maka basuhlah wajah kamu, kedua tangan kamu, kemudian sapulah atau usap kepala kamu dan kedua kaki kamu. Justru itu, Ali adalah salah seorang Ahlul Bait. Beliaulah yang menjelaskan sunnah Nabi yang sebenar, iaitu menyapu atau mengusap lembapan air atas kaki, bukan membasuhnya. Datang puak-puak Bani Umayyah, mereka tukar amalan menyapu kaki kepada basuh kaki. Tuan-tuan sekalian, padahal wuduk bukanlah mencuci fizikal tubuh badan, tetapi mencuci rohani. Mencuci tubuh badan boleh dilakukan dengan mandi atau tonyoh dengan sabun misalnya. Barangkali kaki kita terpijak najis, hendaklah dicuci pada fizikal. Tapi ini wuduk amalan agama, cuci rohani. Kalau kaki dibasuh juga dalam wuduk, tidak syak lagi. Ia adalah bid'ah yang diperkenalkan oleh Bani Umayyah. Sah atau tidak wuduk, tuan-tuan sekalian boleh fikirkan sendiri. Saya serahkan kepada tuan-tuan sekalian agar berfikir. Dalam kitab Al-Musannaf fil Ahadith wal Asar, buka surat ke-16. Kitab ini menceritakan Uthman bin Affan pada peringkat awal berwuduk dengan menyapu kaki. Wa ghasala wajhahu salasan wa yadayhi salasan. Uthman bin Affan mencuci wajahnya dan kedua tangannya 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi wa zahra qadamaihi. Ia menyapu kepala dan atas kedua kakinya. Tapi itu sudah tentu pada peringkat awal. Setelah itu Uthman bin Affan yang merupakan suku Sakat Bani Umayyah menukar wuduknya sama seperti yang dilakukan oleh majoriti umat Islam selama 14 kurun sampai ke hari ini, iaitu membasuh kaki. Dalam kitab Al-Musnad Al-Jami' atau dikenali sebagai Sunan Ad-Darimi, diriwayatkan anna Uthmana tawadda'a, sesungguhnya Uthman berwuduk. Wa qasala wajhahu salasan wa yadayhi salasan wa masaha bi ra'sihi. Ia membasuh wajahnya dan kedua tangannya 3 kali, lalu menyapu kepalanya. Wa qasala rijlaihi salasan, dan membasuh kedua kakinya 3 kali. Jelas tuan-tuan sekalian, orang pertama yang melakukan bid'ah membasuh kaki tatkala wuduk adalah Uthman bin Affan dari suku Bani Umayyah. Sedangkan ia bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi.
Banyak lagi dalil dan keterangan bahawa amalan wuduk yang sebenar adalah mengusap atau menyapu kaki, bukan membasuh kaki. Salah satu keterangan yang lain tuan-tuan sekalian boleh baca dalam kitab Al-Muhalla bil Athar. Jilid pertama muka surat 301. Waqad qala bil mashi 'ala rijlaini jama'atun minas salaf minhum Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wal Hasan wa Ikramah wa Sya'bi wa jama'atu ghairuhum. Telah berpendapat menyapu atas kedua kaki jemaah dari salaf, antaranya Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ikrimah, Al-Sya'bi dan jemaah selain daripada mereka. Wa huwa qaulu Tabari. Itulah pendapat Tabari. Jadi tuan-tuan sekalian, ini pendapat salafus salih tuan-tuan sekalian. Tidakkah Ali sebahagian daripada salafus salih atau beliau disingkirkan daripada salafus salih? Inilah dia sunnah yang perlu diperjuangkan. Tak guna kalau kita laungkan slogan kampung sunnah, darul sunnah dan ahlu sunnah. Akhirnya wuduk kita tidak ikut Al-Quran dan sunnah tuan-tuan sekalian. Para penonton sekalian boleh fikirkan sendiri. Apakah kesan dan akibat buruk pada solat fardu yang kita kerjakan setiap hari sekiranya melakukan bid'ah dalam wuduk? Kesimpulan dari keterangan yang telah saya sampaikan ini, maka diketahuilah kenapa hadis Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Talib alaihi salam berwuduk dengan menyapu kaki dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah diselewengkan. Tidak syak lagi perbuatan ini adalah untuk kekalkan amalan bid'ah dalam wuduk yang telah dilakukan oleh Bani Umayyah.